Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang Ustaz kasihi saudara Nazirul yang merupakan naib Presiden BADA, juga kepada saudara Muaz Zuhadi yang merupakan Presiden. Ada ke Presiden malam ni? Mana ke dianya? Ya, Ustaz tak nampak. Ada ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak pelajar yang Ustaz kasih sekalian, ya, bagaimana yang kita selalu sebut dan kita lihat ya di dalam kita punya lambang ada motor di situ, bukan motosikal ya, motor. Ada suatu kata-kata yang menjadi motivate kepada kita. Iaitulah yang dinamakan sebagai ilal ghayatil qaswa, menuju ke matlamat yang tinggi. Semua kita nak menuju ke matlamat yang tinggi. Dan bagi orang yang beriman, orang Islam yang beriman, matlamat kita bukan saja untuk mencapai kejayaan di dunia. Tapi bagi orang yang beriman, orang Islam yang beriman ini, dia ada matlamat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Sebab itu dikatakan qaswa, aqsa, bermakna yang lebih tinggi, the highest one. We have a highest ambition. Kita ada cita-cita kita yang tertinggi, iaitulah untuk memasuki syurga Allah. Tapi kita kena ingat, nak masuk syurga Allah ni bukan senang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Allah Ta'ala berfirman, bagi satu soalan kepada kita, satu pertanyaan kepada kita. Kalau kita ni dinamakan, ya, kalau dalam peperiksaan dia ada satu namanya tahap kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Betul tak betul? Kalau dapat soalan tu, kalau dalam pendidikan syariah Islam, dia akan tanya benda yang tak ada dalam nota. Ada kaitan. Tapi uslubnya menyuruh kita berfikir. Bawakan dia punya dalil. Bawakan kita punya sebab, hujah. Itu kebat. Dalam Al-Quran merupakan kitab hikmah. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Wahai manusia, kena ingat, zalikal kitab. Al-Quran ini bukan sekadar kitab biasa. Bukan kitab bacaan biasa. Tetapi di dalamnya itu sudah tentu tidak dapat dinafikan lagi. Tidak diragukan lagi. Menjadi pertunjuk kepada orang-orang yang beriman. So Allah tanya sini untuk memberi kita ni suatu attention. Ambil perhatian. Dalam Quran, bila ada uslub istifham, bila ada uslub pertanyaan sebegini, kita kena ingat. Ianya merupakan suatu, orang kata, litadzibul intibah. Dalam tafsir, dia bagi tahu kaedah ini namanya litadzibul intibah. Mana dia? Untuk ambil attention kita. Perhatian kita. Allah tanya, apakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam syurga? Syurga itulah yang ghayatul qaswa kita. Syurga inilah
matlamat tertinggi kita sebenarnya. Kita berjaya dalam peperiksaan di dunia, itu matlamat tertinggi di dunia. Kita berjaya mendapat pekerjaan yang baik. Kita berjaya mendapat gaji yang tinggi. Kita berjaya menjadi doktor. Kita berjaya menjadi peguam. Ya, kita berjaya menjadi apa saja yang manusia pada pandangan manusia puji. Pada pandangan manusia rasa kita hebat. Itu hanyalah semata-mata di dunia. Tetapi di Izzuddin kita meletakkan dunia dan akhirat. Ini beza Izzuddin dengan sekolah-sekolah yang bukan agama. Tak maaf saya sebut ya. Izzuddin ni sepatutnya kita ada ruhul Islam. Ruhul Islam, makna dia apa? Dia mentarbiah ahli-ahli, mentarbiah anak-anak Izzuddin ni dengan pemahaman Islam. Yang mana kita punya cita-cita matlamat yang tertinggi nak masuk syurga. Tapi nak masuk syurga ni Allah kata bukan senang. Apakah kamu menyangka antadkhulul jannata, masuk ke dalam syurga ni mudah? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum sampai kepada kamu ujian sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Kena ingat ya. Bukan senang kita nak memegang amanah jawatan ni. Walaupun ustaz ni dikhabarkan dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Facebook terutamanya, di antara bekas Izzuddinians, bekas pelajar yang pertama sekali mencatatkan sejarah sebagai pengetua Izzuddin. Before this, sebelum ni tak ada lagi pelajar Izzuddin yang jadi pengetua. Jadi bila diucapkan pada ustaz, tahniah ustaz, congratulations, mabruk alayya ustaz. Ustaz pun tak tahu. Nak kata alhamdulillah ke atau nak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal tadi ya presiden kita ada dia tulis bawah tu WhatsApp dekat ustaz, dia tulis taklif laisa tashrif. Apa makna taklif? Benda ni, jawatan ni beban sebenarnya. Burden kata orang putih. Beban. Ya. Kalau otak kita memikirkan jawatan yang kita sandang ini sebagai satu tashrif, satu kemuliaan, satu yang nakhfaru bihi, nash'uru bil fukhur, kita fakhuran, kita merasa bangga, oh we feel proud of this, itu something wrong dengan hati kita. Tapi kalau kita merasakan, ya Allah, ya Tuhan, bantulah aku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Sa'idni, ya Allah. Fi'ala, ala hadha mansabin. Tolonglah aku, ya Allah, dengan jawatan ni, ya Allah. Bukan mudah, ya Allah. Berat, ya Allah. Berat nak jadi pengetua ni. Dengan tanggungjawab yang kita kena galas, ustaz kena bawa sekolah ke arah kejayaan. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Apapun ustaz ucapkan tahniah kepada warga Izzuddin. Baru ni ustaz dapat ucapan tahniah daripada bekas Izzuddinian ya, yang daripada tahun 50-an, 60-an, ya, tahun 60-an, tahun 70-an, mengucapkan tahniah bila ustaz masukkan dalam grup, ya, dalam grup Izzuddin tu, dalam Facebook Izzuddin ya, daripada tahun 60-an sampai sekarang, mereka mengatakan tahniah kepada pelajar-pelajar Izzuddin sebab berjaya mencatat kecemerlangan tahun ini. Ya, GPS kita turun lagi dengan ya pelajar kita yang dapat 11A pun ada 2 orang, ya, yang dapat 10A pun ada ya 2 orang ke 3 orang. Alhamdulillah lah. Ini adalah di antara ucapan tahniah yang ustaz terima. Tapi ada satu ucapan yang ustaz rasa risau. Apa yang ustaz risau tu? Bila ada pula seorang kutu tu cakap apa? Mudah-mudahan bila ustaz pula memimpin sekolah, kerjaan lagi cemerlang. Ni aku takut ni. Ya? Bagaimana kalau ustaz gagal untuk membawa pelajar cemerlang tak macam tahun sebelumnya? Macam mana? So, ini yang dinamakan taklif. Walaisa tashrif. Begitu juga dengan jawatan badak. Ya. Kan yang jadi exco,
Yang jadi nakib, kita kena ingat, ini tanggungjawab. Dan bila ustaz menjadi pengetua ni, ustaz akan hidupkan dan kuatkan peranan badar di sekolah. Kenapa? Kerana antumlah yang membantu sebenarnya guru-guru dan para waden. Kena ingat tu. Antumlah orang yang sebenarnya membantu kami. Ya, ustaz kalau boleh, tak nak lagi. Ada di antara yang merasakan diri dia tak berperanan. Tak mau. Ada yang merasakan diri dia hanya ambil ni untuk ditulis dalam sijil. Tak mau. Bila ustaz pegang sekolah ni sebagai pelajar Izzuddin dan ustaz pernah menjadi nakib usrah dan juga salah satu exco juga dalam badar, maka ustaz nak memastikan pelajar-pelajar kita akan mendapat tarbiyah ruhul Islam. Boleh ya? Exco-exco, boleh ya nakib-nakib, boleh ya ahli-ahli badar sekalian yang mengikuti kita pada malam ini, agak-agak boleh dah menunaikan tanggungjawab ini, boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Allah, boleh. Apa jawab? Apa tak kenal? Boleh. InsyaAllah. Allah. Betul lah insyaAllah. Allah. Naik naik pekak telinga aku dengarnya. Ya, okey. Sebab itu ustaz nak hidupkan balik. Dulu masa ustaz jadi penasihat badar. Ni zaman ustaz Fahmi. Kami bergila-gila pegang badar ni. Ya. Ustaz ingat tahun 99, 2000. Dia ini antara ustaz berganti-ganti dengan Ustaz Fahmi pegang badar ni. Ya. Dan kami lihat kadang-kadang kita ni ada krisis kepimpinan. Crisis of the leadership. Kenapa ustaz kata macam tu? Kadang-kadang ada yang jadi exco tak nak jadi exco. Ada yang jadi nakib berhenti jadi nakib. Kenapa jadi begitu? Kerana dia ada orang kata mistaken identity. Do you understand what's the meaning of mistaken identity? Psikologi mengatakan dia ada kecelaruan identity. Sebab apa celaru? Kerana benda kesalahan yang dia buat. Ni ustaz minta jaga benda ni ya. Jaga. Ada di antaranya nakib yang dia nak letak jawatan. Ustaz kata kenapa? Ustaz kata dia, budak-budak tak hormat saya. Siapa yang tak hormat tu? Asrama yang bilik yang ustaz suruh jaga tu lah. Tak hormat saya ustaz. Ustaz kata okey, nanti ustaz jumpa dengan penghuni bilik tu. Ustaz akan tanya demo. Pasal apa tak hormat kepada nakib? Pasal apa tak hormat nakib yang merangkap exco ni? Bila ustaz tanya dengan ahli-ahli bilik ni, ahli dom ni, ya, tak kira lah Ibnu Majah ke, ya, Imam Bukhari punya blok tu ke, bila ustaz tanya, apa jawab ahli dom? Ustaz, macam mana kami nak respect? Nakib marah kami main bola dalam bilik. Tapi ustaz, nakib tu pun main bola dalam bilik. Ustaz tak nak jadi peristiwa yang sebegitu. Boleh ya? Boleh. Kalau anda nak menjadi pemimpin, anda mesti menjadi qudwatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sebab apa banyak pemimpin dia tak boleh jadi qudwah hasanah, role model yang terbaik kepada rakyat di bawah dia? Kerana dia tak ada sambungan ayat selepas tu. Liman kana yarjullah. Dia buat kerja tu bukan kerana Allah. Kita buat kerja yarjullah, narjullah, kerana kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya. Jadi exco badar tak ada allowance. Jadi nakib tidak dibayar allowance oleh pihak sekolah. Kalaulah pihak sekolah menawarkan gaji untuk exco dan juga nakib usrah, agak-agaknya berebut dah orang jadi nakib dan exco badar. Berebut tak?
Ustaz katalah pihak sekolah akan membayar RM800. Ya Allah, Ustaz rasa yang paling nakil Kak Izzuddin pun nak jadi nakil. Betul tak betul? Ni masalah kita. Kita berebut. Ya, bagus yang komen tu. Betul, berebut. Masalah kita apa dia? Kita tidak ada elam di dunia. Elam kita yang mana? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Barang siapa yang dia ini, apa dia? Mengharapkan pahala daripada Allah. Yarjullah bermakna narju sawaban minallah. Ya. Luqman paling seronok dapat 800 rumah Luqman ni ya. Kalau dapat dapat 800, Luqman pakai serban 5 kilo. Sengit je. Kepalanya berjalan kan. Oh, mak. Pasal apa? Elam 800. Jangan marah. Ya, jangan marah. Sebab tu kita kena tengok. Yang kita narju apa dia? Yang kita harapkan ini apa dia? Sawaban minallah. Kita mengharapkan sawab, kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerja dakwah tidak ada bayaran-bayaran berbentuk material dunia. Yang ni yang disebut sebagai am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu memikirkan yang kamu akan masuk ke dalam syurga? Mak siapa pula? Siapa tak tutup? Mudah. Tutup ya. Tutup. Sebab apa naik pekak telinga aku ni bercakap ya. Okey, minta maaf ya makcik-makcik sekalian. Okey, jangan kacau anak-anak tengok serah ni. Makcik-makcik pun nak ngajak makan tunggulah. Ya. Okey, boleh. Jangan marah. Udah aku lupa apa nak cakap tadi. Itu lepas siangnya gangguan, disturbance lah. Very dangerous lah macam ni. Ya, sebab itu kita kena ingat Allah sebut apakah kamu menyangka nak masuk syurga? Kenapa? Persoalan dia. There is questions to ask. Kenapa? Kenapa Allah tanya macam tu? Sebab kita ni kadang-kadang buat bukan kerana Allah. La narju sawab min Allah. Kita tidak mengharap pahala dari Allah. Yang kita harapkan apa dia? Sijil. Habis. Yang kedua apa dia? Pujian. Yang ketiga apa dia? Material yang diberikan oleh pihak sekolah. Sebab tu Ustaz tengok ramai yang missing in action. Ramai yang jadi exco badan, pengalaman Ustaz ya. Yang jadi nakit dan sebagainya, missing in action. Di pertengahan jalan, di pertengahan tahun, dia lebuh, dia hilang. Pasal apa? Pertama kerana mistaken identity tadi. Dia ada masalah. Masalah akhlak tadi. Ya. Kemudian dia merasakan apa dia? Ni beban. Pasal apa rasa terbeban? Pasal apa? Badan ni dia rasa pasal apa? In his heart. Hati dia. Kenapa dia rasa macam tu? Sebab dia rasa apa aku dapat jadi nakit. Apa keuntungan aku dapat jadi exco. Susah nak bergerak sana mari. Tidak. Jadi nakit boleh tak nyanyi dalam bilik air? Susah. Zaman Ustaz Warden di asrama. Tanya abang-abang kamu yang dah jadi doktor, jadi peguam sekarang. Ada yang Ustaz kejar dengan rotan. Waktu maghrib tak siap mandi lagi. Duk nyanyi dalam bilik air. Gosok, jangan-jangan tak gosok. Jangan-jangan tak gosok. Aku gosok belakang. Ya. Sedapnya nyanyi. Gosok dengan tangan tak ngapit. Piap. Aku bagi dengan rotan. Tu dulu. Cerita dulu. Bila cak-cak tengok, udah nakib usrah koma weh. Jadi macam mana budak? Ya, nak orang kata mengikuti kita, mengkagumi peribadi kita kalau kita sendiri pun tidak melakukan apa yang sepatutnya kita buat sedangkan kita bagi pengisian dalam usrah dan sebagainya. Pelajar-pelajar Ustaz kasih sekalian, dalam nak melaksanakan tugas kita sebagai exco, sebagai nakib, sebagai nak menggerakkan pelajar-pelajar Izzuddin. Ustaz ni wawasan dia banyak. Bila Ustaz kembali ke Izzuddin setelah ditukarkan 7 kali. 7 times. 7 marat. Ustaz ditukarkan ke sana kemari. Kenapa? Don't ask me. You jangan tanya I sebab apa.
Dan Ustaz kembali balik ke Izzuddin ni, Ustaz mempunyai satu harapan dan satu perancangan yang besar. Untuk mengukuhkan kembali badan ni. Untuk kita lihat Islam ini berkembang di atas bumi Izzuddin yang bertuah ini. Kita akan didik budak-budak kita ini dengan ruhul Islam. Kita akan kembalikan kembali kegemilangan fikrah Islam. Supaya Izzuddin ni ada beza dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya tak andak budak Izzuddin di luar sama dengan budak-budak Raven. Aku tak andak yang wapi ni, aku tak andak. Dulu pernah seorang Esko Badar. Ini bukan mengumpat, ini pengalaman Ustaz. Esko Badar, ya Allah. Di sekolah tu pergi musala pakai jubah kau weh. Serban tu saya tadi 5 kilo. Ustaz pun tak ada serban, dia gini je jalan. Bau minyak atar kuat dengan tasbih. Oi, bukan main. Cuti sekolah, Ustaz jumpa dia di luar sekolah. Dah hilang serbannya. Udah hilang jubahnya. Pakai seluar paras lutut. Ni. T-shirt, likim pak, likim tong, lingguan eng. Semua ada dalam tu. Lepas tu pakai pula topi. Ustaz panggil, dia nak lari. Ustaz panggil. Ustaz tahu nama dia tu, Ustaz tak mau sebut ya. Kamu bukan Esko Badar Ustaz? Halo Ustaz. Mak, mana pergi jubah kamu? Mana pergi serban kamu weh? Dia kata biasalah Ustaz, itu di sekolah. Di sekolah, Izzuddin, sekolah agama, kena pakai jubah, kena pakai serban. Ini Ustaz cuti sekolah Ustaz. Bila cuti sekolah, serban pun cuti, jubah pun cuti. Elok tak apa itu? Bermakna anda ada dua watak macam cerita Dr. Jekyll and Hyde. Pernah dengar ya watak ni? Jekyll and Hyde. Jekyll ni apabila siang dia doktor yang budiman, merawat orang. Bila malam dia jadi monster, bunuh orang. So saya tak nak macam tu, ada dua identiti. Ini kata mistaken identity ni. Ada dua identiti. Saya tak mau. Pada diri kamu. Di mana kamu diizin tarbiyah Islamiah, di luar kena tetap dengan tarbiyah Islamiah. Ini yang banyak nakik-nakik lari ni. Dia rasa jadi nakik ni susah. Ya, mandi tak boleh pakai seluar pendek. Susah lah Ustaz. Tak boleh nak orang kata ya. Tak boleh itu, tak boleh ni. Tak jadi nakik dah senang. Bila tak jadi nakik, dia jadi keruk pula di Izzuddin. Dia jadi geng-geng yang bermasalah. Ustaz tak nak macam tu. Ya, Ustaz harap bila Ustaz jadi pengetua ni, andalah tolong bantu Ustaz. Bilik pengetua tu sentiasa terbuka untuk anda. Datanglah kepada Ustaz, kita bincang sama-sama. Sebelum Ustaz mengakhiri, ada 5 konsep yang kita kena pegang. Ingat ni, wahai Esko, wahai Nakib, ya, wahai ahli-ahli badar sekalian. Pertama, kata ulama, ikhtiarus syiddah ala ni'mah. Kerja ni, kita kena pilih syiddah, difficulties. Mesti ada ujian. Mesti ada kesukaran dalam kerja kita ini. Ala ni'mah, daripada kita pilih jalan singkat, jalan yang paling mudah. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Ikhtiarul mujtahid ala raha. Kita pilih bersungguh-sungguh bantu sekolah. Bersungguh-sungguh buat komitmen kerja. Kalau buat program bulan Islam, betul-betul kita buat, kita jayakan. Jangan ambil rehat-rehat lewa sambil kita kata ala relax. Ala buat cincai-cincai lah. Tak mau yang itu. Dengan Ustaz, konsep yang kedua, kalau buat program, Ustaz nak programnya hebat. Ustaz nak programnya itu berjalan dengan lancar. Kalau tak ada modal, Ustaz carikan modal. Kalau tak ada ini sumbangan, Ustaz akan tengok di mana sumbangan. Di mana yang boleh kita masukkan dalam tabung badar. Di mana kita boleh bantu. Ustaz akan cari sumber-sumber ni insya-Allah. Tak usah risau. Don't worry. You just do your work and I will find the fund. Okay? Cakap orang putih pula aku malam ni. Ya, kena rasuk jin orang putih. Yang ketiga apa dia? Ikhtiaru
zulli alal izzi. Sorry. Betul lah. Ikhtiar zulli alal izzi. Yang ketiga apa dia? Kita pilih untuk tidak sombong dengan pelajar-pelajar. Boleh ya? Kita maknanya pilih jadi orang yang tawaduk. Okey. Kejayaan Esko Badar dahulu, bila dia nampak budak-budak sedih bermasalah, dia akan hampiri dan bertanya. Macam Nabi SAW, dia nampak sahabat yang bersedih, Nabi akan menyapa dan bertanya, bertegur sapa, menyantuni mereka. Sampai anak yatim pun merasa bahagia dengan Nabi. Sebab Nabi akan memegang kepala dan baunya, dan Nabi akan bertanya kepada anak itu, ya bunayya, wahai anakku. Nabi sebut anakku. So, kita di Izzuddin ni, kita bagi tahu pada pelajar-pelajar yang junior, adik, kenapa sedih ni? Adik. Dan budaya Izzuddin, dulu jangan ulang. Bila ada senior-senior bully pelajar-pelajar, kita tumpang sekaki. No. Jangan buat apa itu. Ada pula orang kata pakatan antara Esko Nakir dengan geng-geng ni, yang Nakir ni pergi panggil budak-budak, gunakan pengaruh, dera dema, pusing kolej, tiup lampu Kalimantan bagi padam. Apa kejadahnya tiup lampu bagi padam? Kena jaga benda-benda. This is very sensitive, you know. Jaga benda ni. Patutnya kita yang backing. Kita bagi tahu dengan kawan-kawan yang ragging ni. Apa ni? Perbuatan ini bukan daripada Islam. Jangan kita lakukan. Patutnya macam tu. Nah, ini kita tumpang sekaki. Kita join. Pasal apa? Bengang dengan budak junior. Jangan ada benda ni di Izzuddin. Ustaz tak akan benarkan. Ya, panggil malam. Dia kalau di sekolah lain yang Ustaz pergi, Ustaz tak sebut sekolah mana. Ada pula namanya night call. Do you know what's the meaning of night call? Dipanggil budak-budak junior ni malam-malam pukul 1 ke atas. Kawan tu dah nak tidur. Bukan saja panggil, tak apalah bagi lecturer. Bukan saja lecturer, tapi dibelasah, dipukul hingga menimbulkan dakwaan mak bapak nak bawa ke kes mahkamah. So jangan susahkan pentadbiran ustaz dengan perkara-perkara begitu. Kalau anda rasa budak ni degil, anda panggil ustaz, ustaz akan turun untuk nasihat sama. Dengan 1 tahun tu ustaz dah buat. Esko kata, ustaz, budak ni nakal sangat ustaz. Budak ni tak boleh buat apa lah ustaz. Macam mana nak buat ustaz? Panggil ustaz turun. Ustaz akan turun. Nasihat mereka bersama-sama dengan kamu. Okey? Tak nak buat tindakan sendiri. Jangan sombong. Okey? Abang jangan sombong. Man la yarhamu la yurham. Sabda Nabi, barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Budak takut je dengan kamu, tapi budak tak hormat pada kamu. Tu yang ketiga. Yang keempat apa dia? Ikhtiarul faqri 'alal ghina. Pilih, jangan tunjukkan kemewahan kamu. Okey? 1, naskharu atau yaskharu. Dia mengejek, mengutuk, merendah-rendahkan orang. Jangan. Fizikal orang, jangan. Tak mau. Kita ni memanglah wangi, baju baru. Kadang-kadang ada budak Izzuddin ni yang anak penurun getah. Dululah zaman ustaz. Kadang-kadang anak tukang kebun. Kadang-kadang mak dia pion, kerani biasa je. Gaji tak banyak, 1,000 lebih. Kita yang mak bapak ni, doktor, profesor ni, kita pergi kutuk dia pula. Ya, kenapa abang tengok baju kamu ni ya hodoh sangat? Kenapa abang tengok baju kamu ni ya pudar dah warnanya? Suruhlah mak kamu beli. Tak macam tu. Zaman ustaz ada sekali, Nakib wajibkan budak-budak form 1 untuk beli jubah dan serban. Ni. Siapa yang tak buat akan diambil tindakan. Ini untuk menghidupkan bulan Islam. Anda kena faham ya, bukan semua mak bapak faham Islam ni. Bila Nakib sebut wajib, kalau tak kena denda, budak-budak telefon bapak. Abang, ni apa Esko Badar suruh Nakib suruh beli serban dengan jubah. Mak bapak yang liberal ni, dia telefon pengetua, dia tanya, apa sekolah ni?
dah nak jadi kem Taliban. Taliban katanya. Orang Taliban je pakai serban dengan jubah ni ya. So apa-apa perancangan bulan Islam ke, apa-apa namanya bulan sunnah Nabi atau minggu sunnah Nabi, you must discuss with me. Okay? Beritahu pada Ustaz apa benda, biar kita keluarkan arahan itu secara rasmi or legally. Okay ya? Sebab apa? Kalau tak, mereka tak faham. Tambah yang tak ada duit nak beli ni, jangan kita paksa. Ya, sebab kita kena pilih sederhana daripada bermewah-mewah. Ya, serban tu bukannya mahal pun. Tapi jubah jangan main ya. Jubah 150 dah sekarang. Sebab tu kena hati-hati benda-benda macam ni. Okey, apa lagi? Yang terakhir, ikhtiarul maut alal hayah. Motivasi kita yang terakhir apa dia? Yang kelima, kita pilih mengingati mati. Ingat ya, kita ni akan mati. Kita ni akan mati, kita tahu. Kita tahu ada budak Izzuddin yang meninggal di musalla. Jadi budak ni budak baik. Dia ada masalah jantung. Ya, dan dia budak baik. Bila budak baik, ingat, walaupun anda muda daripada ustaz, tak semestinya anda akan hidup lama. Kalau ustaz tanya ni, antara ustaz dengan kalian semua, siapa mati dulu? Boleh jawab tak? Soalan ustaz ni. Tak. Dengan koma. Tak boleh. Tak Ustaz. Tak. Nasib baik koma jawab apa itu. Ada sekolah bila ustaz tanya, dia mau jawab ramai-ramai. Ustaz mati dulu. Kurang hajar betul. Ya, tak tahu kan? Kita tak tahu. Antara ustaz dengan kamu, tak tahu siapa mati dulu kan? Tak semestinya orang muda tak mati cepat. Tengok ya, apabila kita tengok buah yang berputik, ambil putik pokok kelapa. Kadang-kadang putik pun sudah jatuh ke bumi. Bermaksud umur muda pun Allah boleh ambil nyawa ni. Jadikan ni motivasi. Apa dia? Nabi kata, faksiru min zikri hadimul lazzat. Perbanyakkan kita mengingat apa dia mati. Sebab mati ni akan menjadikan kita baik insya-Allah. Dia cukup segala itu tak rasa masa yang diberikan sampai 10.55. Terima kasih kerana anda bersama dengan Ustaz. Ya, tahniah Ustaz ucapkan kepada Esko, kepada Nakib, kepada mereka yang menyertai kita pada malam ini. Tahniah alaikum. Ya, tahniah. Kerana apa? Kerana dapat membuat program yang cukup bermanfaat dan berpahala ini insya-Allah. Jadi Ustaz serahkan kembali kepada moderator kita, Saudara Nazirul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila al-ghayatil qaswa insya-Allah.